Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa khabar semua? Pada pagi ini cikgu akan mengajar topik ataupun kemahiran peratus untuk tahun 6. Jadi untuk topik ini, topik yang baru, cikgu kena bagi sedikit tutorial melalui video ini. Harap kamu semua faham dan dapat ulang sehingga dapat memahami topik peratus ini, cara mencari peratus. Jadi di sini cikgu akan bagikan beberapa contoh. Contoh-contoh ini adalah kebanyakannya untuk tahun 6 dia lebih kepada penyelesaian masalah harian yang melibatkan simpanan dan pelaburan, dan juga ada juga yang mencari peratus, mencari berapakah peratus untuk sesuatu jumlah itu. Jadi cikgu mulakan dengan simpanan dan pelaburan. Pertama sekali kita nak cari cara mengira faedah dan dividen yang diterima. Sebagai contoh, masalah yang pertama ini adalah Amin menyimpan 300 di bank Islam dan mendapat faedah tahunan sebanyak 4%. Jadi 4% ini adalah setahun. Kira faedah yang Amin dapat selepas setahun. Selepas setahun dia akan dapat faedah 4% ini, menyimpan di bank Islam. Jadi soalan ini sebenarnya soalan yang sangat mudah. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu mendarab seperti ini. Kita highlightkan dahulu apakah nombor yang terlibat. Pertama jumlah simpanan, dan kedua adalah kadar faedahnya 4%. Seterusnya kita ambil 4% ini. 4% adalah 4/100 daripada 300. Daripada ini adalah darab RM300. Saya tak letakkan RM sebab dalam pengiraan kita boleh abaikan RM, tetapi dalam jawapan nanti kita kena letak RM. Jadi seperti mana yang saya telah ajar sebelum ini, bagaimana cara menyelesaikan kaedah pendaraban pecahan dengan nombor seperti ini. Kita kena lihat pada yang bersilang. Yang bersilang ini terdapat sifar. Jadi kita boleh melakukan potongan untuk 2 sifar di bawah dan 2 sifar di atas. Yang tinggal hanyalah 4 darab 3, iaitu seperti yang saya selalu katakan, atas darab atas, bawah darab bawah. Yang tinggal adalah 4 darab 3, jadi 12. Untuk jawapan akhir kita tuliskan RM 12. Jadi ini adalah faedah yang Amin dapat setelah setahun menyimpan. RM12 sahaja. Seterusnya contoh yang kedua pula, Amin menyimpan RM3.000 ke dalam ASB, Amanah Saham Bumi Putra, dan mendapat dividen sebanyak 0.8%. Kira dividen yang Amin dapat dan jumlah wang simpanannya selepas setahun juga. Jadi soalan ini dia ada peningkatan sedikit dari segi simpanan, kemudian dia mendapat dividen. Tadi faedah ni biasanya diberikan oleh bank. Bank. Kalau dividen ni biasanya untuk pelaburan. Kalau untuk simpanan dia dapat faedah, kalau pelaburan dia dapat dividen. Itu beza dia. Jadi dividen yang didapat adalah 0.8%. Saya highlightkan sifar perpuluhan yang menggunakan perpuluhan ini. Saya nak terangkan kepada kamu semua macam mana kita nak selesaikan yang ada perpuluhan, titik perpuluhan. Kira dividen yang Amin dapat. Mula-mula kita akan cari dividen dan jumlah wang simpanannya selepas tahun. Dia ada 2 yang diminta ni, ada 2. Kebiasaannya soalan dia akan bagi A kira dividen dan B
jumlah simpanannya. Kadang-kadang dia minta 2 tahun. Baik, jadi di sini kita akan cari yang pertama dahulu, kira dividen yang diperolehi. Okey, seperti mengira faedah tadi, kaedahnya sama seperti mencari dividen ini. 0,0,8% iaitu 0,8 per 100 daripada RM3,000. Okey, RM3,000 sama dengan, okey, bagaimana kita nak mengira ini dengan kaedah ataupun cara yang mudah? Kita kena buang titik perpuluhan ini, okey, dengan cara begini. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara membuang titik perpuluhan seperti ini ya. Okey, 0,8 per 100 ini. Cara kita nak membuang titik perpuluhan ini adalah dengan menggerakkannya ataupun alihkannya ke sebelah kanan. Okey, kita alihkannya ke sebelah kanan. Okey, jadi titik perpuluhan ini akan berada di sebelah sini. Dan seterusnya, untuk yang bawah pula, titik perpuluhannya adalah pada bahagian hujung. Di sini tak ada titik perpuluhan. Jangan kamu pandai-pandai nak meletakkan titik perpuluhan di kawasan-kawasan yang tidak ada titik perpuluhan ini. Sebab titik perpuluhan bagi nombor yang tidak ada titik perpuluhan ini adalah di bahagian hujung sekali. Faham? Okey, jadi kita nak gerakkan juga titik perpuluhan ini seperti di atas, walaupun tidak ada satu digit pun di sini. Jadi kita kena gerakkan seperti ini juga. Gerakkan titik perpuluhan ini, dia akan beralih ke hujung ini, dan kita letakkan satu digit 0 di sini ya, sifar. Okey. Kemudian nombor ini kita salin semula jawab soalannya, dia akan menjadi 8 per 1000 darab dengan 3000. Jadi seperti biasa kita tengok yang bersilang. Okey, dia ada banyak kosong di sana. Kita potong 3 digit sifar dan 3 digit sifar di atas. Yang tinggal hanyalah 8 darab 3. 8 darab 3 sama dengan 24. Okey, kita letakkan RM, RM24. Jadi itulah dividen yang diperolehi dalam masa setahun tersebut. Okey, selepas itu kita pergi kepada soalan yang kedua je di sini, jumlah simpanan. Jumlah simpanannya 3000, simpanannya tadi 3000 ditambah dengan jumlah dividen RM24. Okey. Dan menjadi RM3024. Okey, tertulis RM pada jawapan akhir. Okey. Seterusnya kita nak mencari berapakah peratus. Kita nak mencari peratus. Okey, contoh yang pertama, untuk mencari peratus atau menukar kepada peratus, kita hendaklah mendarab kepada 100. Okey, seperti mana yang cikgu selalu terangkan. Okey, apa yang nak didarab dengan 100 peratus ini adalah pecahan, iaitu per. Apakah yang dia kita nak cari yang di atas ini adalah yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh soalan, dan per di bawahnya adalah jumlah keseluruhan, jumlah semua ataupun jumlah asal. Okey, seterusnya cuba selesaikan soalan ini. Boleh pause video ini terlebih dahulu dan cuba selesaikan contoh soalan ini. Okey, sudah pasti kamu telah menyelesaikan soalan ini. Ada yang belum dapat menyelesaikannya, boleh melihat video ini dan boleh try sekali lagi. Okey, Surya mendapat nilai dividen RM392 setelah setahun melabur di dalam sebuah syarikat pelaburan. Okey, setahun melabur. Pada awal tahun dia telah membuat pelaburan sebanyak 5.600. Okey. Berapakah kadar dividen? Kadar dividen ini adalah peratus yang diisytiharkan oleh syarikat pelaburan itu. Okey, jadi apa yang nak dicari di sini adalah peratus dividen. Kadar dividen ini adalah peratus. Jadi kita kena darabkan dengan 100%. Apakah yang nak didarab dengan 100%? Okey, dia mestilah berbentuk pecahan seperti ini. Okey, nilai yang dikehendakinya adalah nilai dividen. Nilai dividen. Okey, nilai dividennya berapa? RM392. Kemudian berapakah jumlah asal ataupun jumlah keseluruhan simpanannya?
RM5.600. Okey, jadi apa yang perlu kita buat di sini adalah kita tengok yang bersilang, kita boleh potong sifar-sifarnya. Dan tinggallah 392 darab 1, 392 bahagi dengan 56 akan menjadi 7. Okey, 7 dan peratus ini kita letak di sebelah 7. Nah, itulah jawapannya 7%. Okey, setahun. Ini adalah cara mencari peratus. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan lagi cara mencari peratus yang lain pula dalam keadaan yang lain. Contoh yang kedua. Okey, lihat pada soalan ini, cuba selesaikan. Pause dahulu video ini. Okey, jadi anda telah menyelesaikan soalan ini. Tahniah kalau yang betul. Kita tengok macam mana cara penyelesaiannya. Harga sekilogram udang adalah RM45, manakala harga sekilogram ketam ialah RM25. Harga kos udang ialah RM25 sekilogram. Harga kos, okey. Dan harga kos ketam pula ialah RM10 sekilogram. Kira peratus. Okey, kalau dia kata kira peratus keuntungan bagi jualan sekilogram bagi udang dan ketam itu. Okey, dia minta udang dan ketam. So, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kenal pasti dahulu. Kenal pasti dahulu harga sekilogram udang RM45. Okey, harga sekilogram ketam RM25. Harga kos. Okey, harga kos ini adalah harga asal dia RM25. Harga kos adalah harga yang tidak termasuk untung. Dan harga kos ketam pula adalah RM10. Okey, jadi kita nak kira peratus keuntungan. Kalau kita nak kira peratus keuntungan, apa yang dikehendaki di sini? Kita hendaklah mencari keuntungan bagi setiap udang dan ketam. Okey, macam mana kita nak cari keuntungan untuk udang? Ya, betul. RM45. Okey, harga sekilogram tolak dengan harga kos udang tersebut, dia menjadi RM20. Okey, jadi keuntungan bagi udang adalah RM20. Bagaimana pula dengan keuntungan ketam? RM25 tolak dengan RM10 menjadi RM15. Okey, setelah kita mendapat keuntungan, jadi barulah kita dapat mencari peratus keuntungan. Sebab yang dicari adalah peratus keuntungan. Okey, sekarang kita pergi kepada peratus keuntungan. Cari peratus keuntungan udang terlebih dahulu. Seperti biasa, RM20 untungnya tadi per dengan RM25 adalah harga asal. Okey, bukannya harga jualan RM45 tadi. Okey, harga asal. Didarab dengan 100% sebab kita nak mencari peratus. Okey, dan kita akan memperolehi. Okey, ini boleh dipotong 25 dan 100 ini boleh dipotong 4 dalam sifir 25. 20 darab 4 menjadi 80%. Okey, udang mendapat keuntungan sebanyak 80% dan ketam pula 15 adalah keuntungan. RM10 ini adalah harga asal ataupun harga kos. Darab dengan 100%. Okey, kita potong 10, 15 darab 10 menjadi 150%. Okey, jadi itu adalah cara ataupun teknik untuk mencari ataupun mengira peratus keuntungan, dan ianya boleh digunakan untuk mencari peratus bagi situasi yang berlainan. Okey, asalkan ingat dengan formulanya, darab dengan peratus. Yang nak didarab dengan peratus adalah apa yang dikehendaki oleh soalan dan cari jumlah keseluruhan, ataupun kalau di dalam bentuk harga, cari harga kos ataupun harga asal soalan tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.